Saya ada tauliah daripada Perak, Darul Ridwan, dan saya memiliki tauliah dari wilayah persekutuan. Dan saya rasa saya tak pergi ikut untuk 12 negeri yang lain untuk dapat tauliah setiap negeri. Saya telah pun menubuhkan kumpulan nasyid. Jadi kalau negeri-negeri tadi nak menjemput saya, tak boleh jemput ceramah, boleh mengundang kami untuk menyampaikan konsert. Sebab konsert tidak perlu membuat tauliah. Hanya semata-mata bercakap, tidak ada satu kemuncak, hanya boleh bercakap saja. Bila ada satu jawatan, saya boleh bercakap dalam parlimen, saya boleh bercakap daripada sudut kerajaan, dalam kerajaan. Kalau saya bertanding, saya tidak mahu bertanding melibatkan ahli keluarga di dalam satu parlimen, satu DUN dan sebagainya. Itu adalah saya punya prinsip. Dan prinsip itu diamanahkan oleh arwah ibu saya. Datuk Ustaz Kazim Elias sahkan ini yang jadi dan bagi kata-kata ini selepas membatalkan hasrat bertanding di Parlimen Larut pada PRU 15. Saya tidak pernah menyertai ahli UMNO daripada dulu sampai sekarang, tidak pernah menyertai UMNO. Bila saya ditawarkan mewakili Barisan Nasional, saya cakap perkara ini pada Datuk Seri Zahid. Saya bukan ahli UMNO. Saya macam mana saya nak tanding? Dan Datuk Seri Zahid menjawab, pada pilihan raya kali ini akan dipilih daripada profesional, akan dipilih daripada agamawan dan berbagai bidang lagi, walaupun mereka bukan ahli UMNO atau ahli Barisan Nasional. Sebab kata Datuk Seri, kami nak pemahaman apa yang difikirkan oleh Datuk Kazim selama bertahun-tahun berdakwah di seluruh Malaysia digunakan di dalam membantu kerajaan kalau Barisan Nasional menang. Jadi dan dia kata juga dalam pilihan raya kali ini ada beberapa calon yang bukan daripada UMNO, daripada parti lain juga dilantik, dipilih sebagai wakil bagi pihak Barisan Nasional. Sebelum saya menerima tawaran pelawaan daripada kepimpinan UMNO negeri dan pusat, saya mengatakan bahawa saya mempunyai satu prinsip bahawa kalau saya bertanding, saya tidak mahu bertanding melibatkan ahli keluarga di dalam satu parlimen, satu DUN dan sebagainya. Itu adalah saya punya prinsip. Dan prinsip itu diamanahkan oleh arwah ibu saya kepada kami, khususnya kepada saya lah. Saya mengambil keputusan setelah berbincang untuk menandatangani watikah sebagai calon. Aku janji sebagai calon Parlimen Larut. Dan dalam masa yang sama juga, abang saya juga menandatangani wakil bagi satu lagi parti yang berbeza, tanpa kami saling mengetahui. Yang dia pun tanda tangan, saya pun tanda tangan, sebab kita tidak ada cerita lagi selepas itu, sebab kita dah ingatkan dia tak bertanding, dia pula ingat saya tak bertanding. Di Parlimen Larut itu kebanyakannya adalah keluarga kami, saudara mara kami, anak-anak murid kami, anak-anak murid ibu dan bapa kami di seluruh kawasan di Batu Korau, Selama dan di Kubu Gajah. Sebab itu saya maklumkan bahawa saya menarik diri, dan saya harap tidak ada sebarang pengumuman diadakan. Tetapi malangnya surat saya itu tidak sampai ke tangan Presiden dan Setiausaha Barisan Nasional, lalu mereka mengumumkan. Itulah yang jadi isunya. Besok pagi terus diumumkan calon yang lain. 12 malam baru sampai, dan Alhamdulillah Datuk Seri Zahid menerima keputusan saya dan terus diumumkan calon di Parlimen Larut dengan calon yang baru. Mungkin ada yang mengatakan bahawa Ustaz Kazim ni waktu dalam masjid sakit, waktu dapat tawaran sihat pula. Ada yang cakap macam itu. Sebenarnya kalau orang yang bercakap sedemikian mengikuti aktiviti saya sehari-harian, saya memang sihat. Jadi masalah saya ialah saya masalah kita sebutkan tadi, penyakit saya ini tak dapat dikesan. Dan
Saya telah pun pergi ke Madinah seperti mana yang saya sebutkan di Timur Tengah saya cakap hari itu untuk mendapatkan rawatan, dan alhamdulillah ya tuan-tuan yang sedang menyaksikan saya sekarang live ini sudah sihat sepenuhnya menggunakan air daripada telaga Nabi SAW. Saya hanya jadi pendakwah bebas saja. Sampai bila nak bebas? Maka kalau ada tawaran yang memberikan kebaikan kepada rakyat Malaysia, tak kira semua agama kaum, saya terima. Dan apa yang diberikan kepada saya untuk berkhidmat sangat baik, dan saya boleh bercakap macam-macam benda pada Datuk Seri, dan dia menerima syarat-syarat saya itu supaya kita melihat perpaduan rakyat Malaysia, khususnya umat Islam dan umat Melayu semakin kuat bersatu padu hidup dengan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Itu yang saya rasa saya patut terima untuk menjadi calon, dan saya rasa menjadi calon tidak menjadi satu kesalahan, ya, menjadi tak jadi salah kot, sebab saya nak buat kebaikan. Tetapi saya sebenarnya sedih, ya, saya sebenarnya rasa alat, ya, sebab saya tak boleh membawa suara-suara itu. InsyaAllah, ya, kalau ada di luar jawatan ahli parlimen dan sebagainya, insyaAllah saya akan bantu kerajaan, membantu rakyat Malaysia, tak kira pelbagai parti, sebab semua orang adalah kawan saya. Prinsip saya, tidak ada sebarang bendera parti ketika menjemput saya ceramah. Itu prinsip saya. Mana-mana parti pun yang nak jemput saya berceramah, saya minta satu je, tidak ada bendera di belakang kiri kanan saya mewakili parti-parti tertentu. Dan insya-Allah saya ada menerima jemputan daripada bahagian sana untuk turun berceramah sahaja buat Maulidun Nabi, bukannya ni. Dan saya akan jumpa juga dengan dengan calon Parlimen Larut daripada Barisan Nasional. Kepada seluruh rakyat Pulau Pinang dan seluruh jabatan agama, sebab saya tidak ada tauliah, jadi perbuatan saya tu kira kurang sopan dah. Jadi saya minta maaf sebab berceramah tanpa tauliah selama hampir 27 tahun. Jadi saya minta maaf daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Jadi saya pun dah umur 50 tahun ini. 50 muda lagi ke? Muda ya. Saya rasa cukuplah dua negeri ni saya ada tauliah, wilayah dan Perak. Dan saya berceramah dah 32 tahun. Dan saya rasa pegawai yang nak uruskan tauliah saya pun, waktu saya mengajar dia pun baru lahir ke mak ni. Jadi cukuplah. Saya lebih selesa begini. Kalau tidak ada jemputan ceramah, saya buat ceramah di online saja, di FB, YouTube, di TikTok, sebab yang itu tidak ada perlukan tauliah. Yang kedua, saya telah pun menubuhkan kumpulan nasyid dan kumpulan muzik saya sendiri. Jadi kalau negeri-negeri tadi nak menjemput saya, tak boleh jemput ceramah, boleh mengundang kami untuk menyampaikan konsert, sebab konsert tidak perlu membuat tauliah. Jadi itulah, dan semalam tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook saya, kami telah pun mula mengadakan persembahan sejak 3 minggu yang lepas. Dan saya rasa not bad lah persembahan saya tu, insya-Allah. Dan mungkin selepas ini negeri-negeri yang melarang saya berceramah tadi ini boleh panggil saya buat konsert saja, tanpa saya sentuh isu agama, ayat Quran dan hadis. Dan saya pun dah terlibat secara aktif dalam filem. Mungkin saya akan menceburi bidang filem, dan filem saya pun akan keluar tak lama lagi, insya-Allah. Dan pelakon filem pun tidak perlu tauliah, ya. Jadi saya rasa saya akan tumpu pada filem dan drama, insya-Allah setakat ni. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.